Assalamualaikum semua, bersama saya lagi Ustazah Nur Fatin dalam kelas Tauhid. Baik, hari ini kita akan belajar tajuk terakhir untuk pelajaran pertama, iaitu akibat tidak beriman dengan kodok dan qadar dan hikmah beriman kepada kodok dan qadar. Okay, kita mulakan dengan akibat tidak beriman dengan kodok dan qadar. Seorang Muslim yang tidak beriman ataupun tidak percaya dengan qada dan qadar akan mendapat 5 perkara berikut, iaitu yang pertama, hukumnya menjadi kafir. Na'udzubillahi min zalik, semoga kita semua dijauhkan dari perkara ini. Yang kedua, jauh daripada rahmat Allah. Rahmat ni bermaksud kasih sayang Allah. Kalau Allah dah tak sayang kita, apa akan jadi? Yang ketiga, mudah berputus asa dan malas berusaha. Okey, contohnya dalam pelajaran. Okey, seseorang tu berputus asa macam mana? Macam ni. Dia dah belajar sungguh-sungguh ni, tapi tak dapat A juga. Dapat juga B. Nak A ni. Bangun malam buat latihan, tak dapat A juga, dapat B. Akhirnya dia putus asa. Dia cakap macam mana? Dia cakap macam ni. Buat apa nak belajar pandai-pandai? Bukan boleh dapat A pun. Tak payahlah belajar. Dan akhirnya dia jadilah malas untuk belajar, malas berusaha, malas buat kerja sekolah, malas hadir kelas online. Jadi sifat macam tu. Yang keempat, menjadi sombong dan angkuh. Yang ni terbalik dengan yang tadi. Dia dah rasa dia dah pandai. Aku dah pandai dah, tak payahlah belajar buat kerja sekolah. Aku kan pandai. Tiba pandailah aku jawab. Yang terakhir, yang kelima, jiwa tidak tenteram, rasa gelisah, tak aman. Orang dapat A, kita gelisah. Kita tak dapat A, kita marah. Rasa jiwa tak tenang sentiasa. Baik, selesai akibat, kita masuk hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar? Antara hikmahnya ialah yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Dan yang kedua, menjauhkan diri daripada sifat sombong dan putus asa. Seterusnya, yang ketiga, ia juga memupuk sifat husnuzan, iaitu bersangka baik. Bersangka baik kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang kita kata, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dan yang ketiga, rajin bekerja. Maksudnya orang yang percaya kepada qada dan qadar, dia akan sentiasa rajin berusaha. Seterusnya, yang kelima, akhir sekali, menenangkan jiwa. InsyaAllah tenang jiwa orang yang percaya kepada qada dan qadar. Baik, soalan dia, boleh tak benda-benda ni berubah? Qada ni boleh berubah atau tidak? Faham? Jawabnya boleh dan tak boleh. Lagu mana tu? Kerana qada ini ada dua. Qada mubram, qada muallaq. Qada mubram, qada yang tidak lagi berubah. Qada muallaq, qada yang boleh berubah dengan dikaitkan dengan suatu amalan. Contoh, ada hadis mengatakan siapa menghubung silaturahim, Allah panjangkan umurnya. Siapa yang bersedekah, Allah panjangkan umurnya. Jadi siapa yang hubung silaturahim, siapa yang suka bersedekah, maka Allah tambah umurnya. Padahal umur itu sudah ditulis. Betul tak? Boleh bertambah. Apa yang bertambah? Umur je. Tulis 45 tahun je umur dia, tapi dia ini suka bersedekah atau menghubung silaturahim. Allah tambah jadi 65 baru meninggal. 20 tahun tambah. Boleh tak Allah buat lagu tu? Boleh. Dan yang kata tadi sudah ditulis, yang itu ialah yang ditulis pada Lauh Mahfuz. Boleh berubah. Yang tak boleh berubah ialah ketetapan Allah yang qadim lagi azali. Dalam ilmu dia tahu dah orang ini meninggalnya 65 tahun. Ditulis 45. Kerana yang menulis itu para malaikat dengan perintah Allah, tulis kejadian dalam Lauh Mahfuz
nak sekadar pengetahuan malaikat, Allah tahu walau tulis 45 tapi matinya 65, kerana bila dia hidup dia suka bersedekah dan menghubungkan silaturahim. Faham lagi? Ada pun dalam ilmu Allah yang 65 ni dah tidak akan berubah. Faham atau tidak? Kalau tak faham, pura-pura faham. Kerana qada qadar tak boleh lebih-lebih. Motherboard kita kecil, tak akan dapat faham. Betul tak? Bila nak tekan juga, nanti hang, ilmu komputer panggil. Okey, sekarang kita nak buat latihan pula. Minta anak-anak sediakan satu buku tulis tauhid untuk mata pelajaran saya inilah, tauhid. Kemudian tulis muka surat pertama hari, tarikh hijrah macam saya buat ni. Tarikh Masihi 17 saya bilang 2. Ini ada tajuk dia, beriman kepada qada dan qadar, dan soalan dia, tuliskan akibat beriman kepada qada dan qadar. Kemudian nak buat sengit ke, melintang ke, menegak ke, tak ada masalah. Ni nota latihan saya panggil. Macam ni, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Lepas tu buatlah corak-corak sikit, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian kita buat pula tajuk kedua, hikmah beriman dengan qada dan qadar. Perkara yang sama, boleh buat corak. Cara nak buat, yang pertama, baca, hafalkan dulu akibat dan hikmah tu. Hafal dah betul-betul hafal, rasa dah yakin, tutup buku tu. Kemudian tulis dalam buku tulis tanpa melihat buku teks. Itu cabaran dia. Kalau lupa jangan risau. Kita hafalkan semula. Dah hafal, tulis balik. Tetapi awas, jangan meniru. Sekian kelas kita pada hari ini. Ila liqa, ma'assalamah.